11D. Alright, ada kawan kita jawab dia sebagai D. Ada lain? Sila beri D. Okay. InsyaAllah jom kita check sama-sama. So, Darjah 8 menunjukkan satu graf Y bersama dengan A sin BX plus dengan C lah tambah C. So, sin. First kita tengok ni sin. Dia tak kat graf, sin. Ini graf untuk sin lah. So, pergerakan apabila macam daripada dekat kosong ni, dia bermula daripada tengah, dia naik ke atas. Lepas tu dia turun. Lepas tu dia naik balik untuk mencukupkan 360. Itu maksudnya sin. Okay. So, nyatakan nilai untuk A, B dan juga C. Okay, A ialah nombor sebelum sin, B ialah didarabkan dengan X, C ialah di hujung. Alright. So jawapan dia, basically, sekarang ni kita tengok kita tahu, daripada kita punya graf ni, kita boleh cari sebenarnya untuk C pertama sekali, iaitu kalau kita tengok dekat dia punya Y dia. Kalau X dia kosong, okay, maksudnya sin theta. Alright, sin theta ni maksudnya dia akan jadi kosong lah. So apa-apa darab dengan kosong akan kekal kosong. Okay. A ni maksudnya apa-apa nombor pun kalau didarabkan dengan sin kosong iaitu kosong akan jadi kosong tambah dengan C. Itu yang jadi 2. Sebab ni 2 kan. Y dia 2. So akan bersamaan kosong tambah C. So C kita akan tahu jawapan dia ialah 2. So dari situ kita tahu jawapan dia C ialah 2. C 2. So C untuk jawapan C out lah. So dari situ kita boleh tengok pula dekat 90 darjah. Okay, 90 darjah. Kalau 90 darjah, sin 90, Y dia mesti 5. Kita tunjuk kat sini. Y dia ialah 5. So kita just boleh masukkan saja, kita jumpa dia punya Y. Yang ni kita tak tahu B lagi lah. B kita tengok nanti. Okay. So kita dapat kat sini A sin 90 akan tambah dengan 2. Kita tahu sin 90 sepatutnya 1. Okay. So dengan tu kita dapat tahu A, lepas kita gerak-gerak sikit lah. Ini kalau saya tunjuk pergerakan dia. A darab 1 akan jadi A. A tambah 2. Okay. 2 gerak ke kiri akan jadi 5 tolak 2. A akan dapat bersamaan dengan 3. So sekarang kita dapat 2 dah lah. Kita dapat C 2, kita dapat A 3. C 2, A 3. Dan kita tengok ini adalah satu sahaja, satu tempoh sahaja pergerakan dia. Iaitu daripada 0 sampai ke 360 hanya satu kali sahaja ulangan. So tempoh dia ialah 1. Automatik kita tahu jawapan dia ialah B. Alright. Basically, tadi kalau kita dah jawab D, so basically sama je, bezanya cuma dekat A sahaja kita tengok. Alright, just peringatan kembali. Untuk kita tahu nilai A, kita kena tengok daripada titik tengah dia. Garisan tengah dia. So kita kira dari sini, ni 2 kan? So ada 3, ada 4. 3, ada 4. So akan bergerak 1, 2, 3 sahaja. So hanya peningkatan sebanyak 3 sahaja, 3 unit sahaja. Itu sebab A dia 3 dan bukan 5. Jawapan dia A lah. A pula, maaf. Jawapan dia B lah. Alright. Okay, habis. Boleh insyaAllah. Okay, seterusnya. Soalan 12. Rajah 9 menunjukkan 2 titik P dan Q pada satu satah mengufuk. Jarak PQ ialah 32 cm, sebatang tiang setinggi YM. YM diletak pada P dan sebatang tiang lain setinggi 8.5 meter diletak pada Q. Jika sudut dengahkan puncak A daripada B ialah 29 darjah, hitung nilai Y. Okey, hitung nilai Y.
Okey, so dapat berapa? C. Okey, kawan kita ada jawab, jawapan dia ialah C. C. Ada lain daripada C? B. Alright, kawan kita ada jawab B juga. Ada lain? B, ada C, ada B. So ada dua lah ada B, ada C. So common dia, saya tengok ni common, kebiasaannya kita jawab sama ada C ataupun B. Alright. So jom. InsyaAllah kita check sama-sama So baca balik, Rajah 9 menunjukkan dua titik. So ada titik P dan Q pada satu satah mengufuk. Okey, mengufuk, horizontal. Jarak PQ ialah 32 cm, sebatang tiang setinggi Y meter dia letak pada P dan sebatang tiang lain setinggi 8.5 meter dia letak pada Q. Jika sudut dongakan puncak A dari puncak B ialah 29 darjah, hitung nilai Y. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jawapan ialah, so basically macam ni. First of all, kita kena ingat, kita kena pastilah mana sebenarnya 29 darjah tu. Kita bagi tahu kita sudut dongakan puncak A dari puncak B. Kan dah cakap kan? Puncak A dari puncak B. So dengan tu, dari puncak B ni, dia punya sudut dongakan dia ialah 29 darjah. Untuk memandang ke puncak A lah. So ada satu garisan dekat sini kita boleh letak. Garisan lurus lah yang selari dengan PQ. Ni garisan selari. Alright. So daripada situ, kita kena pasti kat sini 32. Kita tahulah sini panjang dia ialah 32. Dan kita boleh menggunakan trigonometri, iaitu kita tahu, kita ingat tangent kita ada T, O, A, iaitu O di sini dan A di sini. Okay, ini dia punya hypotenuse sebenarnya. Hypotenuse dia. So kita dapat tahu, tangent ke 29 ialah X dibahagikan dengan 32. Sini lah, 32. Kat sini 32. So dari situ kita boleh jumpa X dengan cara 32 naik ke kiri akan menjadi 32 darab 10, 29. Tekan kalkulator, juga boleh tekan kalkulator yang ni. Dan akan dapat 17.74. So 17.74 ialah panjang M. Panjang M pula, panjang X. Okey. Sini sahaja, sampai sini sahaja. So, bawah ni dia akan sama panjang dengan di sebelah kanan ni, 8.5. Sebab dia ambil daripada puncak ni kan. So dekat sini, atas ni daripada puncak dia lah. Daripada puncak sampai ke puncak A ni. Daripada puncak B sampai ke puncak A ni, panjang dia lah 17.74. Dan dekat sini, B mesti 8.5. So daripada situ, kita just nak tahu Y keseluruhan hanya perlu X tambah 8.5. Kita akan dapat 26.24. So jawapan dia ialah B. Okay? Boleh kan? Okay, macam tu je lah sebenarnya. Just nak kena make sure kita nak kena pasti mana satu yang data-data yang dia bagi. Alright, next. Rajah 10 menunjukkan sebuah struktur besi yang didirikan di atas tanah mengufuk. JK dan LM, LMN ialah tegak manakala JM adalah mengufuk. Okay. JM mengufuk panjang. Ini JK pun vertikal JM. Okey. Jika sudut tunduk K dari L ialah 48, hitung sudut tunduk dari hitung sudut tunduk N dari J.
N dari J. Okey. Alright. Lalu jawab sama. Any time of year. Bab berapa? Hmm, ini bab trigonometri dan juga kes dongangkan sekejap saya. Saya double check balik ya. Okey. Dapat jawapan dah? Cuba dulu soalan tu kalau ni. Eh,
No. No, it's form 5, right? Oh, it's actually probably. Sekejap. Ada jawapan B, D, B. Okey, majoriti sama ada B ataupun D. Okey, B ataupun D. Saya okey, tak apa. Tak saya masa saya tengah tengok. Saya tengah cari awak punya topik masa tu sebenarnya. Saya tengok balik form 4 punya buku teks dengan form 5 punya buku teks. Saya tak jumpa exactly untuk topik ni. So maksudnya should be sebelum tu lah. Okey. So, kita kembali kepada soalan. So, saya tengok tu majoriti kawan-kawan kita jawab sama ada B ataupun D sama ada D ataupun B. Alright. So, kita baca balik soalan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rajah 10. Rajah 10 ni menunjukkan sebuah struktur besi yang berdiri di atas tanah mengufuk JK dan LMN adalah tegak manakala JM adalah mengufuk. Jika sudut K dari L ialah 48, hitung sudut tunduk N dari J. Okey. Saya just tulis kat sini dulu. So, sudut tunduk K dari L. Sudut tunduk dekat sini mesti 48. Dan sekarang kita nak cari adalah sudut tunduk N dari J. So kita nak cari yang ini. Okay, nak cari sudut tunduk ini. So dengan tu, bismillahirrahmanirrahim. So benda pertama sekali yang kita boleh tengok, kita boleh ambil tahu. Berdasarkan data yang kita pegang, kita boleh tahu panjang untuk LM dengan menggunakan teorem Pythagoras. Kan? Gunakan teorem Pythagoras lah. Iaitu LM akan bersama dengan punca kuasa 2, 17 kuasa 2 tolak 15 kuasa 2. 17 kuasa 2 dengan 15 kuasa 2. Ini dia punya hipotenus, ini dia punya salah satu sudut dia. Okay, so dengan tu kita boleh jumpalah sudut yang di LM. Kita dapat tahu LM ialah 8 meter. Sebab ada meter kan. So kita tahu ini adalah 8 meter. So daripada situ pula dia bagi tahu kita sini adalah 48. So mengikut kepada undang-undang garisan selari, LM mesti selari dengan KN. Kenapa? Sebab dia mendatar. Kan? Dia mendatar. So daripada sudut garisan undang-undang sudut garisan selari, sudut di sini akan sama dengan sudut dekat sini. So daripada situ kita tahu sudut di bawah ni adalah 48 jugalah. Okey, sini sudut di bawah ni pun 48. Kita tahu KN adalah 15 sebab JM jarak dia sama, kan? JM dengan bawah ni pun 15 lah. Okey, JM 15, KN pun 15. So kita dari situ kita boleh cari sebenarnya panjang untuk L, M, N. Okey, kita boleh cari panjang L, M, N dengan hanya menggunakan tangent lah. Okey, tangent. Kita ingat balik, tangent formula dia ialah TOA. 18 kat sini, A di sini, O di sebelah sini. So kita ada TOA. So dengan tu LMN panjang keseluruhan ni akan dibahagikan dengan 15 di sini. So daripada situ kita boleh jumpa LMN dengan panjang dia ialah 16.659 meter. Settle, kita jumpa kat sini. Apabila kita jumpa tu, kita tahu LM. Apabila kita jumpa tu, kita tahu LM ialah 8 sebab kita dah kira awal tadi. So kita boleh cari panjang MN dengan hanya keseluruhan tolak 8. Kita akan dapat 8.659. Alright. So kalau kita tengok balik sudut kat sini, ini kita ambil kotak kecil bawah ni saja. So J, M, K, N
Dia nak sudut tunduk N dari J. So dia nak X dekat sini. Kita ada JM punya dan kita ada MN punya. Kita boleh pakai konsep yang sama tadi, TOA. Okay. So sini dia punya A, sini dia punya O. TOA. Yang ni you kena hafal lah. TOA. Okay. A, O. Posisi ni pun kena tahu. Kena hafal lah. Mana satu A, mana satu O. Kalau tak sure tak apa, nanti you boleh tanya balik. Saya tak tengok chat lagi. Kejap lagi saya tengok chat. Kalau ada yang tanya soalan, saya akan jawab. Alright. So, TOA. Dari situ kita boleh jumpa tangent X, iaitu tangent untuk X ni, akan bersamaan dengan, X ni sudut X ni sudut. Tangent untuk sudut ni akan bersamaan 8.659, opposite dibahagikan dengan 15. Kita tahu jawapan X. So, kita hanya gerakkan tangent sahaja. Bila kita gerakkan tangent, pastikan kita kena klik tangent -1. Maksudnya, bahasa Inggeris kita panggil tangent inverse lah. Okay. Tangent inverse. Dalam kurungankan dia, dapat jawapan. Satu lagi, untuk keadaan ni, pastikan awak punya kalkulator dalam keadaan degree yang dekat atas tu. Bukan radian. Okay, pastikan dia dalam degree. Kalau awak tengok kalkulator awak, katakan ni screen kalkulator awak, dia ada dekat atas ni. Jadi pastikan dia dalam D, bukan dalam R. Okay. So dari situ kita akan jumpa jawapan dia ialah 30. So jawapan dia ialah A. Boleh? Panjang sikit kerja dia. Tapi dia memang just main dengan tangent, cosine sahaja. Okay. Boleh Alright. Kita tengok tak ada apa-apa soalan, insyaAllah. So maksudnya dapatlah So, next. Soalan nombor 14. Darjah 11 menunjukkan graf bagi satu fungsi kuadratik. Satu fungsi kuadratik. Tentukan nilai H. X dia ialah 2. Ini adalah -3. H berapa? Right? Alright, kalau kita ada jawab A. Okay, lain? Alright, ada jawapan A, B, C, B, B, C, C, B. Okay, ada C. B, okay. C. C. A. Okay, sekejap. Saya nak tanya boleh tak? Instead of saya terus bagi jawapan, boleh tak saya tanya? Untuk yang jawab A, kenapa awak jawab A? A dahulu. Saya perlukan at least satu lah. Seorang tolong inform. Kenapa awak rasa A?
Dan apa calculation awak yang menyebabkan awak ambil A? Okay, tak apa, tak apa. Untuk B, team B tadi. Kenapa you jawab B? Okay, tak apa. Kalau untuk C, kenapa you ambil C? Okay, tak apa. Ya, alright. Sebenarnya, antara reason kenapa saya tanya, sebab jawapan dia ialah D. Okay. Ini, bila awak nampak macam ni, awak tengok satu benda. Awak tahu kan, ni apa garis ni? Ini nama dia axis of symmetry. Okay, garisan yang menunjukkan sebelah kiri dan sebelah kanan ni adalah sama. Okay. Di sebelah kiri dan sebelah kanan ni adalah sama. So dengan tu, jarak dia antara tiga dengan garisan ni mesti sama dengan jarak sini dan juga jarak sini. Atau kata lain, kata mudah lah, kata mudah. Ini adalah titik tengah di antara kreatif 3 dan juga H. So daripada situ, kita boleh cari menggunakan titik tengah punya formula. Negatif 3 tambah H. Campuran 2 ni bahagi dengan 2 akan bersamaan dengan 2 di X. So kita teruskan perjalanan dan kita akan dapat 7 lah jawapan dia. Okey, itu satu pengiraan awak boleh. Tapi sebabkan ni ABC, macam tadi saya macam ni je. Sebab saya tahu ni midpoint, saya tahu ni titik tengah. 3 sampai ni, negatif 3 nak jadi 2, 5 lompatan. Betul? Daripada sini sampai sini mesti lagi 5 lompatan. So just tambah dengan 2 jadi 7 juga. Itu cara cepat saya buat untuk yang ni. So tak adalah nak kira-kira macam ni. Tapi kalau kertas 2, kalau soalan ni adalah untuk section B ataupun bahagian B ataupun bahagian C, ini cara jalan kerja dia lah. Sebabkan ni ABC bahagian A, so macam tu pun boleh. Okay. Boleh So ini adalah soalan berkenaan dengan axis of symmetry. Garisan yang mensamakan di kiri dan di sebelah kanan. Mana bahasa Melayu pula. Alright. Alright, cantik. Okay, seterusnya, rajah nombor 12. Menunjukkan sebuah trapezium. J, K, L dan juga M. Diberi luas, okay, diberi luas bagi J, K, L, M ialah 3x kuasa 2 tambah 16x tambah 5 cm3. Ungkapkan H dalam sebutan X. H dalam sebutan X. Oh, maksudnya dia nak macam ni. H dalam sebutan X.
Alright. Ada? Siapa dapat soalan nombor 12? C. Okey, kalau kita dah dapat C. Ada lain? Okey, Raja 12 menunjukkan sebuah trapezium JKLM. Diberi luas JKLM ialah 3x kuasa 2 tambah 16x tambah 5. Ungkapkan H dalam sebutan X. H dalam sebutan X. Okey, ada C, C ada D. Alright. Maksudnya ada beberapa jawapan yang saya dapat. Okey. So basically apa yang dia nak ialah macam saya katakan tadi, dia nak H dalam sebutan X. Dalam sebutan X tu maksud dia. Alright, H in terms of. Alright, jawapan dia ialah C. Alright, so cara dia macam ni. Cara dia macam ni. Kita tahu luas dia bersama dengan 3x kuasa 2 tambah 16x tambah 5. Okay, kita tahu tu jawapan dia. Jadi, cara pengiraan luas akan bersamaan dengan kuadratik kita lah. Kan, kuadratik kita. Untuk kita buat apa-apa dengan kuadratik macam ni, dia agak sukar. So apa yang boleh kita buat, kita boleh fakturkan dia. Okey, benda pertama kita buat, kita fakturkan dia supaya lebih mudah untuk kita manipulate pergerakan nombor dia. So kita fakturkan dia, awak boleh pakai kalkulator, tak ada masalah. Awak akan jumpa 3x tambah 1, x tambah 5. Okey. Kalau siapa yang mungkin teringin nak tengok macam mana kalkulator tu fungsi, sekejap saya tengok macam mana saya. No. Sekejap saya double check balik mana saya boleh tunjuk background. Oops. Nah, inilah. Okay. Basically, antara cara yang awak boleh buat untuk awak jumpa menggunakan kalkulator. Okay, this one is menggunakan kalkulator lah. First macam tadi awak kena pastikan dalam darjah, apa-apa pun pastikan dalam darjah dulu. Tekan mode, ambil equation. Yang ni memang ada lah. Untuk yang ni saya pakai 570 ms. ES. Sampai-sampai pakai ms, awak tekan mode lebih-lebih sikit, awak akan jumpa EQN. Penting awak jumpa QN. Lepas tu awak ambil dia punya equation yang diperlukan iaitu X, A, X kuasa 2, B, X tambah C. Ini maksudnya kuadratik 3. Awak akan dapat macam ni. Lepas tu, just masukkan sahaja nombor kuadratik dia iaitu 3. Katakan macam 3. A dia 3, A3, B adalah 16, so 16. Lepas tu 5. So kita akan dapat jawapan bersamaan dia ialah negatif 1/3 dengan negatif 5. Alright, negatif 1/3 dengan negatif 5. Itu yang kita dapat tadi. So, kita dapat tadi ialah X bersamaan dengan negatif 1/3 ataupun dan juga X bersamaan dengan negatif 5. Ini jawapan untuk X. So kita nak cari apa yang dia fakturkan, kita boleh gerakkan, pastikan sebelah kanan ni jadi kosong. So 3 ni atas akan jadi 3X bersamaan dengan negatif 1. Negatif 1 gerak kiri akan dapat 3X tambah 1. Sekejap. Saya tukar tempat. X bersamaan dengan negatif 1/3 dan juga X bersamaan dengan negatif 5. So 3 ni atas akan dapat 3X bersamaan dengan negatif 1. Negatif 1 pindah ke kiri akan dapat 3X tambah 1 bersamaan dengan kosong. Sama. X bersamaan negatif 5 pindah ke kiri sahaja akan dapat 5X tambah 5 bersamaan dengan kosong. Sama. So itu antara cara pun mudah untuk awak boleh fakturkan lah menggunakan kalkulator. Alright. Don't pick up the phone, because I'm trying to alone. Have to kick him out again. 3. Sekejap. So, apabila dia dapat macam tu, tekanlah. Kita masukkan pula setiap nombor yang ada dalam formula untuk trapezium. Okay, trapezium kita ingat ialah 1/2 A tambah B darab dengan H. Okay, H ketinggian dia, A dekat sini, B dekat sini. So kita tambahkan sajalah. 1/2 tambahkan dia H. So kita akan dapat
1/2 darab dengan H akan dapat H kuasa bahagi 2. Yang ni kalau kita tambahkan macam biasa akan dapat 6X tambah 2. 2 kita boleh bahagikan dengan dalam akan dapat H bersama dengan 3X tambah 1. Dan ni kalau kita turun ke bawah, H akan menjadi, in between here dia akan jadi H bersamaan dengan 3X tambah 1 darab dengan X tambah 2 bahagi dengan 3X tambah 1. So kita boleh potong je 2 tu. So H akan bersama dengan X tambah 5. Jawapan dia ialah C. Betul eh? Bagi siapa-siapa yang jawab C. Alright. Next. Soalan nombor 16. Wait, saya perasan. Saya laju sangat ke? Saya rasa dekat 10 kali dia orang cakap saya kadang-kadang saya cakap laju. Nombor 16. Rajah 13, nada ah. Okey, cantik. Tak ada eh? Nice. Nombor 16. Rajah 13 menunjukkan satu gambar Venn rajah. Senaraikan semua unsur bagi P dan Q dan R. P dan Q dan R. Alright. A, B, A. Alright. Nice. So, jawapan dia ialah A. Okay, jawapan dia A ya. So, yang ni nak tak nak kita kena ingat balik formula. Bukan formula. Kita nak kena faham bahasa yang dia cakap. Alright, bahasa yang dia cakap. Rajah 13 menunjukkan satu gambar rajah Venn. Alright. Dan dia cakap unsur bagi, senaraikan semua unsur bagi P, Q dan juga R. Nampak macam ni automatik kita tahu ni topik set. Tu first kalau tak, ni topik set. Lepas tu kita kena kenal tanda ni. Kita ada dua tanda yang kita nak kena ingat. First, ke bawah. Satu lagi, ke atas. Yang ni saya nak kena terima kasih kepada saya punya student seorang. Dia ada sebut. Macam mana cara nak ingat? Kita ingat perkataan hujung sahaja. Saya pun tak perasan sampai dia sebut. So, saya perasan. Dan, atau. Tengok ujung. Dan, and. So, ke bawah. Atau, you, kat ujung. So, apa perbezaan di antara dan atau? Dan bermaksud dia mesti kat dua-dua ada. Mesti ada di dua-dua. Atau, tak kisah. Yang penting dia ada dalam salah satu sekurang-kurangnya. Okay? Atau bermaksud dia mesti sekurang-kurangnya ada dalam setiap satu tu. Tu atau lah. Jadi dekat sini kita tengok ianya adalah dan. Maksudnya dia nak semua yang ada mesti dalam P, Q dan R. Mesti ada dalam ketiga-tiga. Kalau kita tengok balik dalam ni, satu-satunya satu-satunya kawasan satu-satunya kawasan yang ada untuk ketiga-tiga ialah di ni sahaja. Kat sini ada Q, kat sini ada P, dekat sini ada R. Yang lain ni kalau macam sini hanya ada P dan Q sahaja. Dekat sini hanya Q sahaja, dekat sini hanya P sahaja, dekat sini hanya P dan R sahaja. So sini sahaja yang ketiga-tiga, so daripada situ kita tahu jawapan dia ialah A. Nice. Alright. Seterusnya. Nombor 17. Gambar rajah dalam Yes, saya baca je sekarang. Gambar rajah Venn dalam rajah 14 menunjukkan hubungan antara set P, Q dan juga R. P, Q dan juga R. Antara berikut penyata yang manakah adalah palsu?
Antara berikut penyata manakah adalah palsu? Q atau R bersamaan dengan Q? Q dan R bersamaan dengan R. R ialah subset untuk P. P ialah subset untuk Q. Oh, okey. Okey, saya tengok jawapan ada C, ada B, ada C, ada D, ada D, ada C. Alright. Okey, so sama-sama check. Saya baca balik soalan. Gambar rajah V dalam rajah 14 menunjukkan hubungan antara set P dan juga P, Q dan juga R. Okey, antara berikut yang manakah pernyataan yang antara berikut pernyataan yang manakah adalah palsu? Maksudnya yang salah lah. Jawapan dia ialah D. Okey. Alright. Jawapan dia ialah D. Why? Biggest question. Why? Sebab yang lain-lain betul lah. Kan? Sebab yang lain-lain tu tak palsu, so itu sebab jawapan dia D. So basically kenapa betul? Sebab dia cakap kat sini Q atau R. Q atau R bermaksud keseluruhan ni. Ni A bersamaan dengan Q. Bersamaan dengan Q iaitu keseluruhan. Betul lah kan? Apa yang ada dekat U confirm mesti ada dekat dalam Q atau R. Next. Yang ni dia beritahu kita Q dan R mesti bersamaan dengan R. Q dan R. So apa yang ada kat Q dan ada dalam R. Iaitu yang ini sahaja. Mesti hanya ada dalam R sahaja. Semua yang ada dalam R ialah Q dan R. Mengikut set ni lah. R ialah subset untuk P. Okey, yang ini bermaksud ialah subset. Subset ni bermaksud kalau kita ada satu set besar, katakan set A, lepas tu ada satu set, contoh set B, di mana dia apa yang ada dalam B mesti ada dalam A. Tapi ada, contoh kat sini ada 1, 2, 3. B ada 3 saja. A ada 1, 2, 3. So semua yang dalam B mesti ada dalam A. So itu kita panggil subset. Ini adalah subset. Subset untuk A. So R ialah subset untuk P. R yang dekat dalam ni subset untuk P yang dekat luar ni. Maksudnya semua benda dalam R mesti ada dalam P. Semua benda dalam R mesti ada dalam P. So ini pun betul. Lepas tu dia bagi tahu kita P ialah subset untuk Q. Dia cakap semua dalam P mesti ada dalam Q. Sedangkan kalau kita perasan ada ruang dekat sini yang bukan dalam Q. Q hanya dekat sini kan. Q kat sini je kalau saya buat garisan penuh. Yang titik-titik ni itu yang P. Sahaja. Tak ada dalam Q. So ini jadi salah lah. Jawapan dia ialah P. Alright. Next. Soalan nombor 18. Rajah 15 menunjukkan satu graf dengan 2 gelung dan berbilang tepi. Tentukan darjah V.
Alright, kalau kita ada jawab C. C juga. Alright. C. Okay. So, saya boleh assume majority orang jawab C. Okay, ada B. Dia lain. Nice. So, ada B, ada C. Alright. So, jom kita check sama-sama. A, alright. Ada A, ada B, ada C. Okay, maksudnya ada combination of jawapan lah. Ada campuran-campuran jawapan. So, ada dua cara kita boleh jawab ni. Rajah 15 menunjukkan satu graf dengan dua gelung dan berbilang tepi. Okay, tentukan darjah untuk V. So, kita kena maksudlah sum. Okay, campuran darjah V. So, jawapan dia ialah NE, number of edges, tepi, mesti sama dengan ni number of edges lah, number of tepi. Tepi ni garisan dia. Garisan dia adalah 8. So, formula untuk keseluruhan darjah titik akan bersamaan dengan 2 darab keseluruhan garisannya ada, darjahnya ada. Sorry, tepi yang ada. Okay. Campuran darjah titik akan bersamaan dengan 2 darab tepi yang ada. Tepi yang ada kita tahu 8, so 2 darab 8 akan menjadi 16. So jawapan dia ialah C. Information, tepi ialah garisan ni. So kalau kita kira ada 8 keseluruhan dia. Formula dia ialah sum of campuran darjah 2 darab dengan kuantiti dia lah. So 2 darab 8 lah. So jawapan dia 16. Settle. Boleh buat macam tu atau awak boleh jawab buat kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pun boleh, tak ada masalah. Cuma ni penulisan, yang ni nak dapat jawapan untuk just jawapan ABC lah. Bagi yang confused, darjah ni apa? Darjah ialah garisan yang keluar daripada satu titik. Setiap yang masuk dan juga keluar, maaf. Untuk yang masuk dan juga keluar, itulah darjah. Garisan ni dekat sini. So setiap tepi, setiap satu garisan ni akan ada 2 darjah. Sebab tu kita darab dengan 2. Dia punya keluar dia dan dia punya masuk je. 1 darjah, 2 darjah. Alright, next. Last. Rajah 16 menunjukkan satu graf. Antara berikut yang manakah bukan pokok berdasarkan graf di atas? A, B, C ataupun D. B, 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 B. 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 D. Okey, kalau kita ada jawab D, ada yang B. B, C, ada C, okey. B. Okey. Kita terus jawapannya. So, soalan nombor 19. Rajah 16 menunjukkan satu graf. Antara berikut yang manakah bukan satu pokok berdasarkan graf di atas. Daripada graf ni, A, B, C, D, maaf. Mana satu yang bukan pokok? First kita kena balik masuk pokok. Pokok bermaksud hanya satu, garisan tu hanya satu laluan saja. Dia tak boleh patah balik. Dia tak ada loop lah. Dia tak ada pusingan. Dia tak boleh ada pusingan. Dia tak kisah ada cabang. Cabang tak ada masalah. Cuma dia tak boleh ada pusingan je. Dia tak boleh. Alright. So kalau kita perasan dekat sini,
Ini tak ada apa-apa pusingan. C pun tak ada apa-apa pusingan. D pun tak ada apa-apa pusingan. Tapi kalau perasan D, dia ada loop dekat sini. Dia boleh berpusing kat sini. So daripada situ menandakan D bukanlah pokok dia. Depan dia ialah B. Okey? Boleh? Atau daripada pengiraan, ini daripada konsep pengiraan lah. Bilangan tu kita tahu pokok, kita akan tahu bilangan tepi akan bersamaan dengan bilangan bucu tolak 1. Okey? Bilangan tepi bermaksud dia punya bilangan tepi dia akan bucu tolak 1. So bucu dia ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5.